Boleh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang mulia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Seperti mana yang diminta, saya memulakan pengajian berkaitan dengan kisah-kisah para anbiya. Jadi kitabnya yang akan digunakan ialah kitab yang sangat popular, semua orang kenal kitab itu, iaitu Quran. Ya, kita pakai Quran je lah. Jadi Quran ni, Quran terjemahan ni lah, Quran terjemahan Jakim ni, ada ni. Ya, tapi nampak kat sini ada dua je ni. Saya dah ambil satu, tinggal satu. Siapa rebut dia dapat, tak rebut tak dapat. Ya. Jadi kalau ada Quran terjemahan boleh tu, Quran warna hijau tu pun boleh. Asalkan ada terjemahan Melayu, buka surah Maryam. Hari ini kita nak bincang kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Ya. Bila kita bincang tentang kisah Nabi Zakaria, maka Quran diajak kita bincang sekaligus tentang Nabi Yahya. Sebab apa tu? Sebab Nabi Zakaria ni anak dia ialah Nabi Yahya. Ya, begitu juga bila Quran ajak kita bincang tentang kisah Nabi Daud, dia mesti akan bawa kita bincang tentang kisah Nabi Sulaiman. Sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman ialah anak kepada Nabi Daud. Kan? Bila kita bincang kisah Nabi Yakub, mesti ayat Quran tu akan bawa kita bincang sekali tentang Nabi Ishak. Sebab apa? Sebab Nabi Ishak ialah anak Nabi Yakub. Ya. Jadi nampaknya macam kisah anak beranak, ya. Jadi hari ini kita berada pada surah Maryam. Mungkin tak sempat nak habis dalam masa 45 minit, tapi tak apa. Ya, yang lebih tu saya bagi assignment kepada tuan-tuan, baca sendiri. Ya, saya baca, saya terang sekadar yang sempat je lah. Ya, baik. Siapa itu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria ni dia bukan orang Melayu dan dia bukan orang Arab. Betul. Nama Zakaria tu bukan nama Arab tu. Itu nama Bani Israel. Itu nama bangsa Bani Israel. Yakub, Ismail, ya, Ishak, siapa lagi? Daud, Sulaiman. Itu bukan nama Arab tu. Ya. Itu semua nama Bani Israel. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, nama-nama mereka ni biasanya dibariskan dengan baris atas. Dia akan berbaris atas. Dia tak boleh baris depan, dia tak boleh baris bawah. Sebab mereka ini ialah Bani Israel, bukan orang Arab. Walaupun dalam masyarakat Melayu kita, ingatkan Zakaria tu ialah Bani Israel, ialah orang Arab. Ya. Dan nama Zakaria ini dalam Quran boleh dibaca dengan dua wajah. Satu Zakaria, satu Zakaria. Ada Hamzah kat belakang. Ya, alif Hamzah. Zakaria. Baik, Nabi Zakaria ini, dia ni adalah daripada keturunan Bani Israel. Ya, tetapi Al-Quran tidak memberitahu kepada kita dia ni datang daripada keturunan Nabi mana. Sebab Nabi-Nabi Bani Israel ni, kalau Nabi Ishak datang daripada Nabi Yakub. Itu. Ya, kalau Nabi Daud datang daripada Nabi Yakub. Ya, jadi Nabi-Nabi yang dibincangkan sebelum ini, kita tahu dia datang daripada datuk dia siapa. Ya, datuk dia siapa? Yakub, Ishak, ya. Semua kita tahu. Sulaiman, Daud. Kita tahu semua mereka ni daripada Nabi Yakub. Tapi Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria ni Quran tak beritahu pada kita. Dia ni siapa dia punya orang atas dia. Pakcik dia siapa, datuk dia siapa, adakah keturunan Nabi juga kita tak tahu. Cuma Quran beritahu kita Nabi Zakaria ni adalah seorang Nabi. Dan dia ialah Nabi daripada Bani Israel yang terakhir sekali sebelum Nabi Isa. Ya. Nabi Isa alaihissalam
Dia adalah nabi daripada kalangan Bani Israel yang terakhir sekali, last sekali, Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tak wafat, kan? Dia diangkat ke langit. Jadi sebab tu ulama kata nabi daripada kalangan Bani Israel yang terakhir sekali hidup di atas muka bumi ini ialah Nabi Zakaria. Lepas Nabi Zakaria tak ada lagi nabi Bani Israel yang lahir dan wafat. Lepas Nabi Zakaria datangnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga Bani Israel, dia bukan orang Arab, tapi dia tak wafat, dia diangkat ke langit. Ya. Jadi Nabi Isa dengan Nabi dengan Nabi Muhammad SAW ni hubungan dia rapat. Apa hubungan dia? Nabi Zakaria ni dia kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan kakak Siti Maryam. Isteri dia, nanti kita akan baca dalam surah Maryam ni, isteri Nabi Zakaria ialah kakak kepada Siti Maryam. Ya. Kakak pada Siti Maryam ni bapak dia siapa? Bapak dia Al-Imran tu yang kita baca surah Al-Imran tu. Al tu mana keluarga, Imran tu Imran lah, pakcik Imran. Kan? Jadi Al-Imran ni dia kahwin dengan seorang perempuan, dapat 2 orang anak perempuan. Satu anak sulung dia tu kahwin dengan Nabi Zakaria. Lepas dapat anak sulung perempuan ni, mak dia bernazar, bang, saya bernazar kalau dapat anak lelaki tu nak saya hantarkan ke biara biar dia berkhidmat untuk agama. Lalu maknya pun mengandung keluar perempuan. Macam mana itu? Takkan perempuan nak duduk surau, kan? Perempuan kan takut lipas, takut semua, takut nak duduk surau macam mana, kan? Tapi dah bernazar, tak apalah mat, dia kata kita hantar je lah anak kita ni Maryam, sebab kita dah bernazar lelaki perempuan kita hantar. Itu yang Siti Maryam dihantar ke biara sebab maknya dah bernazar. Jadi bila sampai kat biara tu, ya, maka dekat biara Bani Israel tu ada banyak ulama-ulama Bani Israel. Kita kena ingat tu, jarak antara Nabi Zakaria dengan Nabi Musa ni 1000 tahun, bukan puluh tahun, 1000 tahun. Bermakna Nabi Musa ni dia yang turun kitab Taurah tu. Lepas tu Nabi Zakaria mengamalkan Taurah Nabi Musa. Jadi sudah tentu ramai ulama-ulama. Nabi tak ada. Ulama-ulama Bani Israel duduk dekat biara. Nabi Zakaria salah seorang daripada ulama Bani Israel yang duduk di biara. Jadi bila mereka duduk di biara, mereka macam buka pondok lah. Orang datang belajar, gitu, ya. Orang ni nak ruqyah, orang ni, itu kerja dia orang lah. Orang masjid lah katakan, gitu. Jadi bila mak Siti Maryam, Siti Maryam datang nak hantar anak dia, maka tok guru dekat biara ni berebut nak jaga. Aku nak jaga. Lama-lama Allah Ta'ala bagi satu ilham. Semua tok guru ni ambil seorang sebatang pen. Tok guru A, tok guru B, tok guru C, 15 orang tok guru ambil pen. Baik, campakkan pen ni di tasik tu. Siapa punya pen yang timbul, maka dialah yang jaga Siti Maryam. Ya, ni dalam Quran diceritakan benda ni. Jadi bila dicampak pen-pen tok guru ni, yang timbulnya pen Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria lah yang jaga Siti Maryam. Bersama dengan siapa? Bersama dengan isteri dia lah. Isteri dia siapa dia? Kakak Siti Maryam. Itu ya. Jadi Nabi Zakaria terpilih untuk mendidik dan menjaga Siti Maryam di biara. Jadi dia didik lah. Sebab dia ni seorang Nabi yang hebat, ya. Dia kerja dia tak ada apa pun, dia bukan sibuk macam kita, itu. Sibuk dia sikit-sikit je sebab dia tukang kayu. Nabi SAW, Nabi Muhammad beritahu, dia kata Nabi Zakaria ni kana najjaran. Dia ini adalah seorang kana Zakaria najjaran. Nabi Zakaria ni kata Rasulullah SAW, dia adalah seorang tukang kayu. Jadi itulah cara dia nak cari makan, bagi anak isteri makan, tukang kayu. Jadi pendapatan dia taklah banyak. Jadi dia seorang Nabi yang zuhud, dia seorang Nabi yang tak kaya, hidupnya bersahaja. Walaupun demikian, dia taat pada perintah Allah, dia seorang Nabi, dan dia didik Siti Maryam ni dengan didikan yang sangat bagus. Sehinggalah Siti Maryam akhir sekali menjadi wanita remaja, menjadi seorang ahli ibadah. Ya, menjadi seorang ahli ibadah. Baik. Jadi punya hebatnya, saya cerita dulu nanti kita baca kejap lagi, ya.
punya hebatnya didikan Nabi Zakaria terhadap Siti Maryam ni, sampai Siti Maryam ni jadi seorang ahli ibadah yang bagus sangat, yang dekat dengan Allah, sehingga Allah bagi karamah pada dia. Nampak tak ya? Punya dekatnya dia dengan Allah, Allah bagi karamah. Kan? Apa karamah dia? Antaranya karamah dia, Siti Maryam ni kalau dia orang datang berubat dengan dia, ramai yang sembuh dengan izin Allah. Dia ambil air tawar, bismillah, sembuh budak tu. Ini menyebabkan apa? Tok guru dekat biara tu jadi dengki dekat dia. Sebab apa? Sebab dulu tok guru dia bukan ada kerja apa pun, dia bukan ada kilang, dia bukan ada firm tu. Dia tak ada, dia kerja, dia duduk situ, orang datang, tok guru minta buat air tawar sikit, buat tawar, bagi RM10 dapat duit kat dia. Jadi sejak Siti Maryam ada, dan Siti Maryam ni bila dia buat air tu, dia buat ruqyah, sembuh budak tu. Orang pun bertumpu pada Siti Maryam. Bila Siti Maryam orang dah bertumpu kat dia, tok guru tu orang tak layan dah. Jadi kecil lah hati tok guru ni. Mula-mula kecil hati, lama-lama sampai kepada peringkat dengki kepada Siti Maryam. Walaupun mereka ni tok guru, sebab tok guru pun manusia juga, betul tak? Bukan tok guru tu dah jadi tok guru maka dia automatik jadi malaikat. Dah, dia manusia. Datang rasa dengki, dan mulai daripada hari itu mereka mula menyerang Siti Maryam dan serang bapa angkat dia iaitu Nabi Zakaria. Itu. Jadi dengki-menengki macam-macam lah fitnah yang dia buat terhadap Nabi Zakaria, terhadap Siti Maryam. Tapi kedua mereka ini orang soleh, ya. Mereka tetap taat perintah Allah, tak hiraukan apa perbuatan tok guru Yahudi yang jahat ini. Ya. Baik. Jadi bila tok guru ni geram kan, dia dah buat macam-macam konspirasi, Nabi Zakaria bersahaja je, buat tak tahu je kan. Ya. Orang makin ramai sehinggalah satu hari raja Palestin pada masa Jerusalem pada masa itu dijajah oleh orang-orang Roman. Jadi ada satu ketua Roman, ketua angkatan tentera Roman, anak dia sakit. Dah jumpa dah dengan segala doktor Roman, tak sembuh. Isteri dia kata, "Bang, saya dapat tahu waktu orang-orang Bani Israel tu ada seorang perempuan kalau dia berubat sembuh anak orang. Jomlah kita jumpa dia." Mula-mula Roman itu tak mau jumpa. Dia kata, "Mana boleh, kita bangsa yang menakluki mereka. Mereka itu orang hina, kita takluk dia, takkan kita nak pergi sujud dekat dia." Lama-lama isteri dia kata, "Ni anak kita ni sakit, itu yang penting anak kita sembuh." Maka ketua askar Roman ni pergi jumpa Siti Maryam. Siti Maryam pun ruqyahkan dia, ubatkan dia, dengan izin Allah sembuh anak orang ni. Jadi yang sembuh ni bukan anak orang biasa, tuan-tuan tu, bukan, ini anak ketua terus angkatan tentera Roman. Jadi tuan-tuan bayangkan dia punya agaknya berapa hadiah Siti Maryam dapat dengannya. Kan? Jadi dia punya nama makin besar, nama dia semakin disebut orang. Kedengkian orang-orang ulama-ulama Bani Israel ni makin melebar. Makin melebar geramnya. Itu. Sebab mereka dah tak laku, dah tak ada siapa nak jumpa mereka. Ya, di samping mereka itu suka mempermain-mainkan ayat-ayat Allah, ya. Baik. Jadi mereka pun buat macam mana? Mereka cari jalan nak jatuhkan Siti Maryam supaya tak ada siapa pun yang akan jumpa Siti Maryam. Tapi mereka menunggu masa. Cari kes saja. Ada kes sikit je dia akan main kes tersebut. Tapi tak jumpa. Sebab Siti Maryam ni duduk dalam biara, dia beribadat pada Allah. Kemudian orang bagi dia hadiah. Hadiah tu dia ambil tapi dia bagi ke orang miskin. Sehingga menyebabkan bukan saja orang sakit sayang kat dia, orang miskin pun cari dia. Sebab dia suka membantu orang miskin. Apa hadiah yang dia dapat, sikit pun dia tak ambil, dia bagi balik pada orang miskin. Ini muslimah yang baik. Itu ya, dia tak simpan pun. Sebab muslimah yang baik itu kat rumah dia ada 2 helai baju je. Kalau dekat rumah dia baju dia penuh satu almari, sampai besi tangkut baju tu nak runtuh, itu bukan muslimah yang baik. Itu muslimah ahli dunia. Itu menyebabkan poket suami akan kering, ya. Muslimah yang baik ada 2 helai aja baju kat rumah, itu ya. Pergi pejabat ni, besok basuh pakai baju lain, itu ya. Saya pernah buat research dulu, sebab saya R&D dulu, kita buat dekat MAES, saya R&D MAES dulu. Kita nak tengok pegawai kita ni ada berapa baju, sebab mereka ni pegang duit.
Ya, bukan duit zakat ni pegang. Saya duduk tu 1 bulan saya buat research. Duduk pagi tu saya ambil lah sampel dalam 15 orang. Saya catat baju kurung dia. Tak. Saya dapati baju kurung yang dia pakai pada 1 hari bulan, dia akan pakai pada 25 hari bulan depan. Bermakna dia ada berapa baju kurung. Kemudian kita tengok gaji dia pula, tangga gaji dia. Sesuai ke gaji dia? Tengok banyak ni baju kurung yang dia pakai tu. Kita tahu dia bukan beli dekat bandel lah. Tak mungkin beli kat bandel. Ini mesti beli dekat, wish, dahsyat ni, tu. Ya, tersesuai ke dengan tangga gaji dia. Sedangkan dia ni duduk dekat cashier terima zakat ni kan, ke ambil duit zakat ni. Kita pun mula buat siasatan dah. Siasat ada yang kena tu, tapi ramai yang terlepas lah. Rupanya suami dia orang besar-besar rupanya tu, ya. Suami dibeli, suami dia sayang, suami dia didik dia jadi ahli dunia macam tu. Nampak macam mana? Suami dia suka isteri dia jadi ahli dunia. Tu yang isteri ada banyak baju tu. Tapi itu selingan aja. Bukan angata siapa, selingan aja. Jadi Siti Maryam ni dia zuhud. Dia tak nak, ya, dia tak nak. Sebab itu ramai rahib-rahib dia ikut Siti Maryam. Itu. Isteri saya adalah salah seorang rahib Kristian di gereja. Dia 10 tahun jadi rahib di gereja, ya. Berkhidmat untuk umat lah, dia kata dalam ajaran Katolik. Dia kata berkhidmat untuk umat. Memang dia sampai sekarang dia dah masuk Islam pun kita tengok dia punya perangai zuhud dia tu kita tak boleh buang. Sebab bagi dia dunia ni kotor. Tak nak dia. Ya, saya bawa lah dia pergi beli tu. Alah, paling tidak pakai beg tangan ni Bonia lah, atau isteri ustaz takkan nak pakai supik je berjalan, betul tak? Bonia lah tu. Dia kata Bonia no. I nak beg plastik aja. Kata you jalan macam mana nak letak botol anak ni macam mana ni? Tak apa, kita pakai 2 plastik kita jalan. Sebab apa ni dunia ni sementara saja, akhirat kat sana. Dalam hati saya, selamat poket aku. Tapi sedih lah kan tengok orang kata ustaz ni tak jaga isteri ke? Isteri dia tak ada beg tangan ke? Itu kasut pun pakai selipar Jepun je tu. Saya kata paling tidak you pakai apa ni Bonia, okey. Itu taklah mahal sangat, buatan Malaysia. Itu tak adalah harga 40,000 70,000 macam orang pakai, ya. Sikit je anak dia. Itu ini perangai rahib. Mereka ambil daripada Siti Maryam. Memang mereka nak tiru Siti Maryam betul-betul. Kalau abang nak beritahu saya. Selamat poket. Baik. Kat mana tadi? Lupa dah. Jadi mereka lawan Siti Maryam, mereka tak jumpa. Sebab apa? Siti Maryam ni peribadi dia tinggi. Lalu mereka attack Nabi Zakaria. Apa dia attack macam mana? Dia pergi jumpa isteri Nabi Zakaria. Isteri Nabi Zakaria ni dah tua. Masa peristiwa ni berlaku, Nabi Zakaria dah tua. Isteri dia pun dah tua. Kemudian dah lah tua, isteri dia pula seorang perempuan yang mandul. Mandul, ya. Dia dalam cerita-cerita Nabi ni, berapa orang isteri Nabi yang mandul? Ada 2 orang. Satu isteri Nabi Zakaria, mandul. Satu lagi isteri Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Tapi Siti Sarah dalam Quran kata dia bukan mandul, tapi dia tua. Ya, tapi akhir sekali kedua-duanya dapat juga melahirkan anak, hasil daripada kesabaran dia, ya. Jadi dia pergi jumpa isteri Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tak ada rumah. Dia sakatnya isteri Nabi Zakaria. Dia kata apa? Suami kamu tu penipu. Kalau betul lah dia Nabi, takkanlah kamu daripada muda sampai ketua tak dapat anak. Takkan dia punya doa tak makbul sebab dia Nabi. Dia tu penipu. Rugi kamu kahwin dengan dia. Itu. Isteri dia menggelepar menangis sebab perempuan. Biasalah kan, perempuan dia sensitif benda-benda macam itu. Jangan kita sentuh, ya. Kalau badan dia besar, jangan cakap dia GEMOK. Jangan cakap you ni dah berisi lah. Cukup. Kau cakap GEMOK, dia sanggup bunuh diri, ya. Jangan. Oh, bahaya, ya. You ni dah berisi lah. I tengok baju you ni dah semakin sempit. Baju yang sempit, bukan dia yang membesar, ya. Baju yang sempit. Sebab dia sensitif. Jadi isteri Nabi Zakaria ni diusik oleh ulama-ulama Yahudi ni. Suami kau bukan Nabi, penipu lah macam-macam. Kalau dia Nabi tentu kau dah mengandung. Isteri dia menangis. Nabi Zakaria balik rumah tengok isteri dia menangis. Mengapa ni? Tadi datang kawan-kawan abang, datang ke sini, dia cakap saya ni mandul, saya ni gini. Nabi Zakaria sebagai suami rasa macam mana? Kan?
Rasa sedih lah kan, rasa sedih. Sebab Nabi Zakaria ni orangnya setia, dia tak cari yang lain, betul tak? Orang lain dah 10 kali langkah dah kalau tepi tu, kalau gini kan. Kita nak anak tapi dia tak. Dia jenis memang bagus lah, bagus. Ya. Dari 1000 lelaki adalah seorang macam ni. Ya. Dia tak lari. Bagus. Jadi menyebabkan Nabi Zakaria ni fikir, aku nak anak itu. Selama ni dia tak pernah terlintas dalam fikiran dia nakkan anak sebab dia tahu isteri dia macam tu. Isteri dia memang tak boleh lahirkan anak. Ya, ibarat kita kahwin dengan perempuan yang telah dipotong rahim dia, mana boleh lahirkan anak, betul tak? Jadi tak usahlah minta kau kena bagi abang anak, janganlah minta macam tu, dia dah tak boleh dah. Kalau kita minta nanti luka hati dia. Cuba je Nabi Zakaria, dia tahu isteri dia tak boleh lahirkan anak. Sejak daripada zaman muda dia kahwin, dia tak boleh lahirkan anak. Sebab itu dia tak pernah minta pada isteri dia, dengan Allah pun dia tak pernah minta. Sebab apa? Dia tahu isteri dia tak boleh lahirkan anak. Tapi bila peristiwa itu berlaku, isteri dia disakat begitu, ya, dan disabitkan dengan kenabian dia berfikir, aku nak anak. Mula datang. Tapi ketika dia berfikir aku nak anak tu, dia dah tua. Nampak tak? Dia dah tua, dah tak boleh dah. Dah orang tua, apa kerja dia buat? Kan? Duduk kedai kopi, betul tak? Duduk kedai kopi, satu cawan kopi 8 jam minum. Sebab balik rumah tengok, Allah muka kau lagi. Itu kerja dia. Tapi masa tu keinginan nak anak tu sangat kuat. Ini peristiwa pertama, Nabi Zakaria nakkan anak. Peristiwa kedua, sebab dia nakkan anak sangat ni, walaupun dia dah tua, satu ketika dia pergi jalan dekat bilik Siti Maryam. Masa dia jalan tu musim sejuk tau, musim sejuk. Dia tengok buka Maryam tengah beribadah. Sebelah Siti Maryam tu ada buah-buahan musim panas. Kalau kita duduk di kawasan Mediterranean ya, buah musim panas ni macam buah ceri kan, ceri besar-besar ni tu. Ya, buah ceri macam-macam lah buah musim panas. Tengok, ini musim sejuk, macam mana buah musim panas ni ada? Kan? Dia tanya, Maryam, mana you ambil ni buah-buah ni? Ini musim sejuk ni. Kata Maryam, hadza min fadli rabbi, ini kurniaan Allah pada saya. Nabi Zakaria diam lagi. Dia datang pula musim panas, ada buah musim sejuk. Mana kau ambil ni Maryam? Ini Allah bagi. Habislah. Nabi Zakaria kata, kalau begini, budak ini sudah naik kepada makam wali Allah. Dah ada karamah dah dia. Nampak tu? Jadi ketika itu Nabi Zakaria berfikir, aku ni didik anak orang, sampai anak orang jadi wali aku didik dia. Tapi aku tak ada anak. Kalau kau ada anak kan bagus. Dia mula datang. Benda itu mula mengusik jiwa dia. Padahal sebelum ini dia tak pernah minta. Sebab dia tahu isteri dia tak boleh lahirkan anak. Dua peristiwa ini menyebabkan dia terfikir, ya Allah, aku nak anak ya Allah. Kemudian kita tanya, mengapa? Adakah itu saja sebabnya? Dah, ada satu sebab lain lagi. Quran cerita mengapa dia nak anak. Pertama tadi sebab dia usik tadi lah. Yang kedua kerana dia tengok aku didik anak orang sampai jadi wali. Mengapa aku tak didik anak aku? Tapi nak didik anak tak ada, yang ada anak tekak. Kan? Kemudian dia fikir lagi, kalau aku meninggal dunia, aku ni Nabi, aku dah dakwah orang, aku dah pulihkan benda ni, dah ajar orang Islam gini-gini. Ni ulama-ulama Bani Israel ni semua jahat-jahat ni. Sebab dia sama-sama, dia biasalah, dia engineer dengki dengan engineer, betul tak? Ada tak engineer dengki dengan tukang sapu? Mana ada? Betul? Tak ada kan? Dia mesti sama level. Jadi di kalangan ulama-ulama Bani Israel ni dengki-mendengki. Mereka dengki dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria fikir, kalaulah aku tak ada keturunan, siapa nak jaga agama ni? Aku dah ajar umat ini halal dan haram, ramai yang dah ikut dah. Tapi ni ulama-ulama Bani Israel ni dengki pada aku. Besok aku meninggal aja, mereka akan rosak balik agama aku ni. So aku perlukan satu zuriat yang dapat meneruskan perjuangan aku jaga agama Allah daripada dirosakkan oleh ulama-ulama ini. Itu. Kalau saya buat kertas soalan, saya tanya tuan-tuan, berikan 3 sebab mengapa Nabi Zakaria nakkan anak. Apa jawapan dia? Cepat, tak dapat berdiri. Ya. Jawapan dia adalah kerana pertama dia diusik tadi kan. Yang kedua, kerana dia rasa gairah, dia dapat didik anak orang ni. Yang ketiga, kerana dia takut kalau dia pergi, dia tak ada zuriat, agama ni siapa nak jaga? Nak harapkan ulama Bani Israel ni, mereka ni tak boleh harap. Nampak tu? Boleh faham tak cerita tu?
Boleh ya? Baik, saya cerita dulu, nanti kan kita baca daripada Quran. Jadi bila tu keinginan dia dah kuat sangat, tapi dia mula berfikir, aku ni mimpi siang hari ke aku ni? Ya? Mana boleh, tunggu kucing bertanduk pun takkan dapat. Betul tak? Mana boleh, isteri dah tua, aku pun dah tua, isteri pula daripada muda mandul, mana boleh dapat. Tetapi Nabi Zakaria ni, dia seorang Nabi. Seorang Nabi ni, dia diajar satu jenis pemikiran. Apa dia? Pemikiran bahawa kuasa Allah mengatasi segala hukum adat. Kuasa Allah mengatasi segala hukum adat. Ada belajar sifat 20 tak? Ada kan? Sifat 20 kata apa? Dalam dunia ni ada satu hukum, nama dia hukum adat. Hukum adat ni apa dia? Dia bukan hukum yang hakiki, tetapi oleh kerana dia dah selalu berlaku, maka akal kita kata ini realiti. Contoh, kita pagi-pagi anak nak pergi sekolah, kita masak air dalam cerik, kan? Kita pun letak air dalam cerik, letak atas tungku. Api tu kecil je, suami pasang kecil aja. Mak suami dia tak biasa masak air, betul tak? Dia biasa pasang api wokok, api tungku dia tak biasa pasang, kan? Tengok bang, kecilnya bang, anak nak pergi sekolah, van nak sampai dah tu, kita pun besarkan. Besar, bila besar cepat masak air tu. Peristiwa api besar ni yang cepat masak air berlaku selama 20 tahun. Hari-hari macam tu. Akhir sekali akal kita kata apa? Akal kita akan buat satu kesimpulan bahawa api kecil lambat masak, api besar cepat masak. Betul tak? Sebab dia dah berlaku 20 tahun. Tetapi adakah itu realiti? Siapa yang masakkan air? Api ke Allah? Allah. Siapa kata api yang memasakkan? Kufur tau, jangan main-main. Itu akidah kita tu, betul tak? Akidah kita, Allah yang memasakkan, makhluk tidak boleh memberi bekas. Segala-galanya dari Allah. Nampak tak? Walaupun depan mata kita ambil kertas, bakar dengan lighter, terbakar kertas tu. Bukan api yang bakar kertas tu, Allah yang membakar. Betul tak? Kalaulah api boleh membakar, mengapa Nabi Ibrahim dibakar dalam api tapi tak hangus? Betul tak? Menunjukkan bahawa itu hanya hukum adat. Jadi Nabi Zakaria ni dipikir, selama ni aku berfikir, isteri kalau macam tu tak boleh lahirkan anak, sampai aku tak tanya dekat dia, kan? Tapi Allah kan maha berkuasa, mengapa aku tak mengadu pada Allah? Ketika itulah Nabi Zakaria berlari, dia pergi ke tempat ibadat dia. Dia masuk di mihrab dia. Dia pergi dekat mihrab, dia sujud pada Allah, dia doa, ya Allah. Dia rasa berdosa sebab apa? Selama ini dia berpegang pada hukum adat. Isteri, maaf sebut isteri mandul tak boleh lahirkan anak. Itu hukum adat. Siti Maryam pernah tak disentuh mana-mana lelaki? Betul tak? Perempuan yang dah disentuh lelaki pun belum tentu boleh mengandung, betul tak? Tiba-tiba Siti Maryam yang tak disentuh lelaki, dia boleh mengandung. Mengapa aku tak mengadu pada Allah? Bukankah segala keputusan daripada Allah? Walaupun hukum adat kata begini, tapi Allah lebih berkuasa. Ketika itulah dengan rasa dosa dia kepada Allah, dia memanjatkan harapan dia kepada Allah, minta, ya Allah, aku nakkan anak, ya Allah. Aku nak anak, ya Allah. Tapi aku ni, ya Allah, dah tua. Isteri aku pula dah tua, campur mandul lagi. Macam mana aku nak dapat anak, ya Allah? Tapi aku nak, ya Allah, aku nak. Nampak tak? Tapi dalam Quran kata, masa Nabi Zakaria berdoa tu, dia berdoa dengan nada yang sangat perlahan. Sebab apa dengan nada sangat perlahan? Sebab fokus. Pertama sekali, Tuhan yang kita nak minta ni dia bukan pekak, betul tak? Allah kalau kita tak cakap pun dia dengar lah. Sebab kalau kita belajar dalam ilmu akidah, Allah ni dia mendengar apa benda yang dia dengar? Dia mendengar benda yang bersuara dan benda yang tak bersuara pun dia dengar. Kita makhluk dengar benda yang bersuara saja, betul tak? Siapa dengar mikrofon ni bercakap? Sah gila. Betul? Sebab kita makhluk, Allah dia mendengar benda yang bersuara dan benda yang tak bersuara. Jadi Nabi Zakaria dia ada satu harapan yang sangat tinggi menggunung. So dia pergi dekat mihrab tu, dia fokus betul-betul dengan nada suara yang perlahan. Sebab bila kita perlahankan nada suara kita, bukankah kita lebih fokus? Kan? Tak, saya tanyalah, bila isteri kita mengamuk, orang dia naik suara, cuba tengok dia fokus ke cakap? Tak ada lah. Saya dah kata dah, kita kena pergi protection.
Dia kata ke dia, semalam you kata nak pergi ke Kuantan ni, prediction pula. Dah. Kuantan bang. Tengok you tak fokus. You cakap suara, ya Allah, macam cikgu lah you ni. Itu. Dengar suara cikgu. Cikgu kalau cakap mana reti tengok cikgu cakap nak restoran. Macam bergaduh. Itu sebab dia dah biasa dalam kelas begitu kan. Ya. Perlahan, slowkan suara. Ya, sebab tu Allah Taala katalah ayat yang lain, wad'u rabbakum khaufan wa tama'a. Berdoalah kamu kepada Tuhan kamu dengan suara yang perlahan. Makna suara perlahan tu ditafsirkan oleh ulama antara dengar dengan tidak dengar. Ya Allah. Ya Allah. Dengar ya Allah je. Yang lain tu perlahan sangat sebab kita nak fokus ni. Jangan ya Allah dengan sekuat-kuat mikrofon, tak payahlah. Allah tu Tuhan Maha mendengar. Itu. Kita bukan bercakap dengan Tuhan yang peka, dia Maha mendengar. Ya. Baik. Jadi bila dia doa tu, malaikat pun turun dengan izin Allah beritahu, wahai Zakaria, nak anak Allah bagi kabar gembira pada engkau. Apa dia? Isteri kau akan mengandung. Ketika itu Nabi Zakaria datang confused. Dia yakin isteri dia boleh mengandung sebab Allah Maha berkuasa. Tapi malaikat dengan cara apa? Dengan cara apa? Aku yakin isteri aku boleh mengandung sebab segala keputusan daripada Allah. Tapi aku ni pening fikir ni, macam mana isteri aku boleh bersalin lah? Macam mana dia boleh mengandung? Aku ni dah tua. Kan maaf sebelah kan, biasanya orang laki-laki dah 90, dia mana ada keinginan pada perempuan, betul tak? Dia kira bangun pagi baca berita harian, tu je kerja dia. Kan? Malam dia baca WhatsApp. Sekarang ni orang tua moden baca WhatsApp kan. Dulu berita harian lah malam-malam. Mana dia ada pakai minyak wangi malam-malam, beli minyak wangi tu tak ada dah. Tak ada dah. Dia dah 90 dah. Itu. Dia fikir yang penting besok pagi nasi lemak. Itu ya. Itu je. Nabi Zakaria kata macam mana isteri aku nak mengandung? Aku ni dah tua. Kan? Isteri aku pula tu dia mandul. Malaikat kata, Zakaria, Allah Maha berkuasa. Macam mana cara dia? Allah angkat halangan yang ada pada isteri dia. Isteri dia mandul kan? Allah Ta'ala boleh tukar sistem badan dia. Sekejap je. Allah, benda tu mudah lah bagi Allah. Kan? Dia tukar sistem badan isteri dia. Isteri dia jadi macam gadis 18 tahun. Betul? Dah gadis 18 tahun. Betul? Kan itu orang panggil bunting pelamin tu. Betul tak? Kahwin tengok, bulan 1 satu anak, bulan 12 satu anak, 2 setahun. Itu untung kahwin yang muda-muda ni bang. Dia boleh mengandung 2 hujung tahun, awal tahun. Bagus, itu macam kan. Allah Ta'ala boleh tukar sistem isteri dia. Dan sistem Nabi Zakaria, engkau dah umur dah 90 lebih tahun. Betul, engkau ni lelaki tua, tapi aku boleh pulihkan sistem badan kau. Sekejap je Allah gitu, okey dah. Tengok dia jadi remaja balik. Begitu, jadi remaja dan akhir sekali mereka berjaya bersama dan isteri dia mengandung. Allah boleh buat. Cuma Nabi Zakaria tanya, malaikat, macam mana nak tahu isteri aku dah mengandung? Kata Allah, tanda dia nanti engkau 3 hari tak boleh bercakap. Itu tanda mana dalam perut isteri dah ada baby lah tu. Tiba-tiba Nabi Zakaria bangun pagi, dia tak boleh bercakap. Dah ada dah. Dia minta dalil. Dia tanya, ya Allah, apa tanda isteri saya mengandung? Kan? Mungkin agaknya isi dia badan kecil, badan kecil mungkin tak nampak, macam mana nak tahu. Sebab penting juga kan, kalau isi dah mengandung, takkan kita nak suruh dia basuh baju, betul tak? Isi dah mengandung ni sudu pun jangan bagi basuh, betul? Tak boleh, mana kita basuh, sudu pun tak boleh. Sebab mungkin agaknya itu sebab dia tanya tu kan? Sebab takut tu. Sebab isi tak pernah mengandung kan, jadi kita takut berlaku keguguran tu kan. Sebab tu sudu pun you jangan basuh, air basuh, you duduk diam aja. Melampau. Jadi Allah kata 3 hari you tak boleh bercakap, mana isteri dah ada mengandung. Jadi betul, dia bangun-bangun tidur tak boleh bercakap. Tak lama lepas tu isteri dia mengandung. Dan sebelum isteri dia mengandung, Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, wahai Zakaria, aku akan berikan kau seorang anak lelaki namanya Yahya. Nama anak dia pun Allah bagi. Jadi maknanya nama Yahya ni istimewa tu. Nama datang daripada Allah tu. Ada tak perempuan nak dapat anak akan datang nak letak nama Yahya zaman sekarang? Ada. Mana ada sekarang ni nama pelik-pelik, betul tak? Sampai cikgu pun gagap nak panggil nama anak kita kat sekolah.
Panjang tu. Dulu nama Jetun kan. Jenab kan tu. Sekarang ni mana ada dah Jetun Jenab, tak ada dah. Betul tak? Nama panjang-panjang sampai tak cukup lah kertas kad pengenalan tu. Ya. Nama Yahya, Allah kata apa? Zakaria, aku akan bagi engkau baby, dan baby engkau ni aku namakan dia Yahya. Makna nama Yahya tu datang daripada Allah. Ya. Jadi saya dah ceritakan benda yang saya nak cerita. Maklumat yang lebih detail lagi dekat mana? Buka surah Maryam. Bacalah daripada ayat 1 sampailah kepada ayat yang keberapa ya? Ayat 12. Baik, kita baca sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ini ialah perihal limpahan rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad, kepada hambanya Zakaria. Jadi cerita Nabi Zakaria ni turun kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang dirundung kesedihan. Nampak tak? Allah Ta'ala turunkan kisah Nabi Zakaria ni kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sedang dilanda keresahan dan kesedihan. Apa kesedihan dia? Kesedihan dia ialah, aku nak berlawan dengan Abu Jahal, Abu Lahab ni. Dia orang ni punyalah kuat itu. Aku hanya seorang saja, mampu ke aku lawan? Allah kata, ya Muhammad, you sebagai seorang Nabi tak boleh fikir macam tu. Aku bawa cerita tentang Zakaria. Zakaria ni pada adatnya dia tak boleh dapat anak, tapi aku boleh buat. So yakin pada aku, jangan yakin pada hukum adat, yakin pada kekuasaan Allah. Itu sebab Allah Ta'ala turunkan kisah-kisah ini untuk dibaca oleh Nabi Muhammad, untuk motivate Nabi Muhammad supaya dia jadi orang yang cekal, percaya pada pertolongan Allah. Jadi kita baca kisah Nabi Zakaria ni juga tujuannya itulah, bukan untuk bersedap-sedap dengan cerita dia. Ini bukan cerpen, betul tak? Ini bukan novel. Walaupun dalam Quran ada kisah-kisah, tetapi cara dia membentangnya bukan cara novel. Macam novel kan dahsyat kan, dia nak cerita satu benda tapi dia merewang sana sini, betul tak? Ya. Kesedihan aku bagaikan difahami oleh jentik-jentik yang ada dalam air tersebut. Itu. Angin-anginnya betul. Itu kalau kita baca novel kan, kita nak bersedar-sedar sampai jentik-jentik memfaham dia punya keresahan. Ini Quran. Quran ni dia memang ada cerita, tetapi matlamat dia ialah ambil iktibar. Ambil iktibar. Apa iktibar dia? Aku sebagai orang Islam kena yakin Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha berkuasa. Tiada siapa yang dapat mengatasi kekuasaan Allah. Oleh itu, aku mesti bergantung pada Allah, jangan bergantung pada makhluk Allah. Yang ada pada kita hari ni apa dia? Suka bergantung kepada makhluk Allah. Betul tak? Susah sikit je cari kawan. Mengapa tak cari Allah dulu? Ya, susah sikit je cari YB. Kan? YB tu pun kalau sakit perut dia jumpa doktor juga. Kan? Mengapa nak gantung pada orang? Nampak tak? Allah ajar kita bergantung pada aku. Sebab aku ni yang maha berkuasa. Segala yang manusia tak boleh buat, mudah saja bagi aku untuk membuatnya. Kan? Jadi di sini akan menjadikan kita ni, bila kita rasa ni, bila kita angkat tangan kita, kita rasa apa yang kita sebut tu berfaedah. Sebab apa? Sebab selama ni kadang-kadang kita malah berdoa. Sebab apa? Aku minta pun dah lama minta tak dapat pun. Minta naik pangkat, turun pangkat lagi ada. Minta nak pakai Audi, dah turun kepada kancil. Allahu Akbar. Ya tu. Jadi bila kita angkat tangan tu tak ada keyakinan. Jadi bila kita baca kisah Nabi Zakaria ni, cuba kita lihat. Dia bergantung pada Allah. Akhirnya keputusannya di tangan Allah. Kan? Dengan hati yang pedih, dengan hati yang lara, dia minta dekat Allah, tolong ya Allah. Ketika itu Allah datang menolong. Ya, baik. Kita baca sikit lagi. Idnada rabbahu nidaan khafiya. Ingatlah peristiwa tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa permohonan secara perlahan. Jadi ingat, Allah kata, ya Muhammad, engkau sedang sedih ya, nak lawan Abu Jahal tak larat ya. Baik, cuba engkau perhati kisah Nabi Zakaria. Bagaimana dia dirundung malang, tetapi dia kembali kepada Allah, minta dekat Allah, doa dekat Allah. Allah ajar dia. Begitu ya. Jangan bergantung kepada dahan yang reput, bergantunglah pada dahan yang kukuh.
Dahan yang reput itu siapa dia? Bergantung kepada sesama manusia, bergantung kepada makhluk, tetapi bergantunglah pada dahan yang kukuh, iaitu pada Allah. Saya pernah berlaku sekali masa PKP baru ni, kan semua tak boleh keluar rumah, betul tak? Macam tuan-tuan PKP, duit dalam akaun banyak, betul tak? Kita orang guru-guru tahfiz ni, masa PKP tu tinggal berapa ringgit aja tu, tekan kad depan, keluar kad, duit tak keluar, betul? Tiba-tiba isteri saya, dia kata, lama lah bang tak makan udang dengan sotong. Saya kata, kau ni mengada-ngada betul lah. Waktu-waktu macam ni kau nak makan sotong, ingat murah ke sotong sekarang ni, kata. Tapi tak apalah, abang kan hero, abang akan cari. Abang nak cari macam mana bang? Tak tahulah, kita doakan Allah lah. Sebab apa, nak keluar pun tak boleh dah. Polis roblok sana sini. Habis tu macam mana? Itulah, kita doakan Allah. Kamu pun doalah dekat Allah, insya-Allah Allah bagi. Itu sebab kita ni guru Quran, ajar orang baca Quran, tak Allah tak tolong, itu. Allah takkan tak tahu dalam akaun kita ada berapa. Kau nak makan nak? Naklah bang. Okey, mari kita doa. Doalah, doa. Esoknya orang datang tu, budak Grab datang. Ting 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 ting, siapa? Kata, ustaz, ni udang dengan sotong saya sangkut kat sini ya. Saya kata, udang dengan sotong, ya betul. Siapa punya tu? Ustaz punya lah. Itu rumah 92A kan. Ya. Siapa bagi? Entahlah ustaz, ambil lah rezeki ustaz. Sebab saya selalu juga kawan-kawan buat macam tu, dia buat kejutan, betul tak? Saya pun ambil tengok banyak, bagi jiran sikit, buat itu sikit, isteri makan, alhamdulillah. Esoknya datang orang satu, duduk setaman dengan saya juga. Tanya, ni rumah Ustaz Uda ya? Ya. Semalam ada tak orang hantar sotong dengan udang? Ada, itu sotong saya. Kata, itu sotong awak ke? Ya Ustaz, Grab tu dia dah silap hantar. Rumah saya 92, rumah Ustaz 92A. Itu. Tapi ji, saya dah makan dah sotong ji. Saya bagi jiran-jiran semua dah kenyang dah. Tak apalah Ustaz, saya niat sedekah. Jadi saya buat satu kesimpulan, rezeki tak pernah silap, yang silapnya abang Grab. Jadi rupanya betul lah, kalau kita minta dekat Allah, Allah bagi. Cuma kita ni boleh ke? Dah ketika dah tak ada usaha, mintalah dekat Allah. Minta dekat Allah ya. Tapi kena sabarlah, minta dekat Allah, kena yakin ya. Ana inda dhanni abdi, kata Allah. Aku ni ikut apa yang hamba aku sangka pada aku. Kalau masa dia minta tu dia sangka aku akan bagi, aku bagilah. Tapi masa dia minta tu dia sangka boleh tak boleh, aku tak layan lah, kata Allah. So kita kena yakin, aku minta ni dia dengar. Mana boleh dia tak dengar, dia akan bagi. Macam tu. Tapi kadang-kadang dia bagi tu kan, dia bagi kadang-kadang dia tak bagi terus kan. Ada permainan Allah Ta'ala tu, pusing. Lama-lama kita sedar, aku ada minta gitu kan. Namun begitu sedar tak, berapa banyak atas dunia ni kita dapat nikmat Allah yang kita tak pernah minta, betul tak? Pernah tak minta satu hari nanti nak dengar ceramah, nak duduk atas kapet warna coklat? Siapa pernah minta ke Allah dalam doa dia? Tak ada. Tengok Allah bagi. Ni lepas ni ada nasi bungkus. Banyak tu, saya periksa dalam hidup saya, banyak rezeki yang saya dapat, rezeki yang saya tak pernah sebut dalam doa, Allah bagi. Yang saya sebut tu tak berapa dapat. Ini menunjukkan apa? Allah lebih tahu keperluan kita. Betul tak? Kita minta apa yang kita inginkan, tapi Allah beri apa yang kita perlukan. Kalau dia bagi apa yang kita inginkan, rosak kita. Tahu tak saya inginkan apa? Saya kalau boleh ingin nak pergi ceramah naik jet. Saya inginkan macam itu. Saya ingin nak pakai Triton tu, tak sedap je pakai Triton tu. Saya nak kalau boleh Audi lah yang 5 gelang tu. Saya nak tu lah yang saya inginkan. Itu. Allah kata, Ustaz Uda, kalau aku bagi apa yang kau inginkan, rosak kau nanti. Betul tak? Rosak nanti. Kalau kau pakai jet, kau nak turun kat mana pergi ceramah? Itu rosak nanti. Allah kata, aku bagi kau pakai kancil tu, parking kat tempat banyak rumput. Sedap dia tu. Itu. Jadi Allah bagi ikut apa yang kita perlu. Saya inginkan kalau ikut saya lah, tak tahu ustaz, betul tak? Saya nak anak saya 25 orang. Tapi tak dapat. Allah bagi sikit aja. Ya. Macam mana? Allah kata, kalau aku bagi banyak, takut kau tak kenal anak kau nanti.
Itu, kau dengan sibuk berceramah, sibuk mengajar, takut tak kenal anak bongsu siapa nama. Kan? Jadi dia bagi sikit, alhamdulillah saya kenal semua. Ni nama Ali, ni Dollah, semua saya kenal. Itu. Jadi Nabi Zakaria ni dia minta Allah bagi. Ya, kita kena yakin. Boleh berhenti atau boleh sikit lagi? Ya, okey, sikit lagi lah. 9 minit lagi. Lebih tu tuan-tuan buat assignment ya. Wa inni qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiya. Ia merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulang-tulangku dan telah putih melepaklah uban kepalaku, dan aku, wahai Tuhanku, tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadamu. Jadi ya Tuhan, aku sedar apa yang aku minta ni memang susah, sebab aku ni dah tua, isteri pula mandul, tapi ya Allah, aku yakin aku sedang bergantung pada dahan yang kukuh. Aku minta kat Engkau je ya Allah. Ya. Jadi bila begitu bahasanya, Allah Ta'ala kabulkan. Sebab itu dalam ayat ni Allah kata apa? Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Aku akan berikan rahmat aku kepada Zakaria. Dia bagi rahmat. Apa dia? Dia berikan anak, dan diberikan anak tersebut bukan calang-calang anak, Nabi Yahya. Itu Nabi Yahya yang sangat hebat ya. Jadi saya rasa tak sempat dah saya nak syarah panjang-panjang lagi ya. Yang lebih itu boleh tak abang-abang dan kakak semua baca surah Maryam? Tak banyak, ayat 1 sampai 12 sahaja. Ya, baca balik. Sebab apa yang saya terangkan tadi itu hanyalah 1% daripada kisah sebenar. Kan? Bayangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat tahu kisah ni 50% daripada itu. Oh, saya yakin tuan-tuan akan hidup dengan Quran. Mana pergi buat Quran? Sebab apa? Seronoklah baca Quran, sebab dalam dia ada cerita yang sangat menarik. Percayalah, kalau saya ceritakan kisah ini kepada pakar ekonomi, dia boleh istimbat ikut bidang ekonomi dia. Kalau saya ceritakan kisah ini kepada pakar konselor ni, dia akan boleh istimbat ikut bidang dia. Nampak tak? Jadi inilah mukjizat Al-Quran. Kita dengar cerita ini, kita fikir dan kita istimbat ikut latar belakang kita. Nanti bila balik bawa kereta, fikir balik, betul lah, aku selama ni tak yakin kat Allah. Ya, aku selama ni malah doa. Kadang-kadang orang kita ni malah berdoa, perasan tak? Ya, bila doa tangan letak atas lutut je. Betul. Paling tinggi, ya Allah, aku minta macam semalam lah aku minta. Kau pun tahan, wallahu a'lam. Jadi asal kau malah berdoa je. Dia tak roh pengharapan pada Allah tu tak ada. Dia tak yakin Allah Ta'ala tu Maha mendengar. Tapi kalau dia yakin, ya Allah, manisnya doa ini pada Allah. Walaupun kita minta tu tak dapat. Nabi Musa AS minta Allah Ta'ala, ya Allah, tengok Fir'aun ni jahat, ya Allah, dia hancurkan kami, musnahkan dia, ya Allah. Nabi Musa punya doa tu, tahu tak berapa tahun selepas tu Allah Ta'ala musnahkan Fir'aun? Selepas 40 tahun. Maknanya doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah selepas 40 tahun. Jadi kalau Nabi Musa doanya lepas 40 tahun baru dikabulkan, kita ni siapa nak kabulkan besok? Tahu tak? Tapi apa pun kata Nabi Zakaria, aku tak pernah ragu pada Engkau ya Allah. Walaupun kau tak bagi sekarang, aku tak pernah ragu pada janji-janji Engkau. Kau akan bagi juga pada aku. Oleh itu aku tetap mohon ya Allah. Ya? Jadi teruslah bermohon pada Allah, dan kita mengadulah pada Allah. Seronok tuan-tuan kalau kita mengadu pada Allah malam-malam. Seronok. Orang buat kita siang kan, tak apa kau buat aku nak lawan kau tak boleh tu, tapi aku akan mengadu pada Tuhan aku malam ni. Saya ajar anak saya macam tu. Dia pun, apa abang Long buat macam ni tu, malam kan dia jumpa Allah, dia cerita semua kat Allah. Oh, saya kata kuatnya akidah anak aku ni. Kata, sebenarnya macam tu lah. Kan? Sebab kalau kita nak cerita kat orang boleh dengar tu, orang dengar dia pergi kat belakang ni umpat. Apa punya orang. Kita ingatkan dia ikhlas dengan masalah kita, betul tak? Kita mengadu kat dia, rupa-rupa belakang dia cocok kita balik. Rugi kita cerita kat orang. Cerita masalah kita pada Allah yang Maha hidup. Kan? Saya konselor yang tak bertauliah lah. Selalu orang datang pejabat kan cerita, saya ni ada masalah gini. Sebagai orang ni saya dengar. Bukan saya nak tolong pun, saya pun angguk-angguk. Buat-buat dah sedih. Waktu dah habis dah, okey you boleh balik. Itu je. Rugi dia datang jumpa saya 1 jam dia bercakap. Kan bagus malam-malam bentang tika semayang cerita semua masalah dekat Allah. Kan cerita, ya Allah aku ni gini, ya Allah aku ni gini, cerita kat dia. Dia Maha mendengar, dia Maha hidup, dan dia saja yang boleh tolong kita.
Ya. Jadi cukuplah sekadar itu. Terima kasih atas tumpuan yang tuan-tuan berikan untuk mendengar ceramah pada hari ini. Saya sayang tuan-tuan dan saya tengok tuan-tuan semua hebat dan ikhlas mendengar kuliah ini. So jangan lupa malam esok bersama saya lagi 9 malam di IKIM dalam rancangan Ibrah Al-Quran. Ya, esok hari Rabu 9 malam saya ada. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu seperti mana engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.